Halo, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai, makin dekat lagi nak merdeka. Jadi, dah kibarkan bendera ke belum? Nanti kalau anda kata ada duit lebih lah kan. Ini just cadangan, kan? Mana tahu ada pergi DIY. Belilah bendera, gantung. Barulah orang kata semangat kemerdekaan. Tapi, nanti bila habis hari merdeka, lipat elok-elok, jaga betul-betul. Jangan biarkan dia kotor, koyak dan sebagainya lah. Sebab nanti 16 September kita sambut lagi Hari Malaysia pula. So, itu cadangan je, tak paksa, itu cadangan saja. So, untuk PDPR kita hari ni, harap semua dah bersedia. Hari ni kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan, iaitu aras kumpulan makanan. Saya pasti awak dah buka buku teks dan awak dah tengok video yang saya kongsikan dekat atas. Video kawan saya tu. Okey, bagus cikgu tu. Saya pun kagum. Nak belajar macam-macam dia buat kan. Tengok menarik video dia. So, aras kumpulan makanan. Dalam negara kita, kita ada menyediakan satu piramid makanan Malaysia. Yang ini dianjurkan ataupun diberikan oleh Kementerian Kesihatan kita lah. Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyediakan piramid makanan ataupun aras makanan untuk rakyatnya. Rakyat kita lah. Malaysia kita lah rakyatnya. So, ada 4 aras. Ada 4 aras. Aras 1, aras 2 dan juga aras 3. Ini kalau awak dekat buku teks ni, dia bersebelah-sebelah ni. Halaman 2 muka orang panggil. Okey, 96 dan juga 97. Jadi dekat situ, daripada aras 1, yang bawah sekali ya, besar, tapaknya besar, piramid, bawahnya besar, betul? Jadi yang bawah tu ialah yang paling banyak yang perlu kita ambil. Tapi yang paling banyak pun ikutlah, ikut keperluan. Jangan kata, sedap nasi lemak ni, kita makan sampai 5 bungkus tak jadi. Tak boleh. So, antara makanannya ialah nasi, jagung, keledek, kentang, oat, bali, capati, mi, biskut. Ini kira macam yang selalu kita makan lah. Okey, tujuannya apa? Dia merupakan satu sumber tenaga dan perlu diambil secukupnya. Bukan secara berlebihan, secara secukupnya. Dan ini dipanggil juga sebagai karbohidrat. Di aras 1, karbohidrat. Kemudian di aras 2, kira karbohidrat. Ingat aras 1, karbohidrat paling besar. Lepas tu dia kecil sikit. Yang kecil sikit ni ialah vitamin dan mineral. Sumber serat, vitamin dan mineral. Okey, dalam kuantiti yang diambil juga banyak, tapi tak sebanyak nasi. Sebab nasi itu yang utama. Kemudian fungsi dia ialah membantu untuk penghadaman dan juga meningkatkan ketahanan badan. Sebab dalam ni nutrien dan mineral ni ialah vitamin kan. Macam awak makan vitamin C kan. Jadi itulah dia untuk ketahanan badan. Contoh-contohnya ialah sayur-sayur dan juga buah-buahan. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ini banyaklah. Sebab tu bila kita makan, kita punya portion tu cukup. Ada nasi, ada sayur, ada daging ataupun ikan kan. Alright. Seterusnya di atas ialah protein. Protein ni, protein awak tahulah banyak pada daging. Ikan ke, daging, susu, keju. Okay. Ambil lagi sikit daripada buah. Jadi sekarang aras 1 paling banyak, iaitu karbohidrat. Atas ni ialah vitamin dan mineral. Yang ketiga, sikit lagi daripada vitamin dan mineral ialah protein. Tak boleh ambil banyak-banyak. Jangan ambil banyak-banyak. Sebab protein yang berlebihan akan menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Nanti kita tengok penyakit apa. Okey. Tapi perlu tak? Perlu, sebab dia membantu untuk proses pembesaran seseorang. Tanpa protein yang cukup, kita punya badan tak dapat membesar dengan baik. So, kita tengok di muka surat sebelah. Yang atas sekali ialah aras 4, lemak, minyak, gula dan garam. Sumber tenaga dan nutrien. Tadi pun sumber tenaga karbohidrat. Betul. Tapi yang ini diambil paling sedikit. Awak bayangkanlah, nasi awak biasa 1 sendok kan? Takkan nak makan gula 1 sendok? Tapi sebenarnya dalam sedar tak sedar, rupa-rupanya dalam minuman bergas, dalam minuman jus, dalam minuman apa saja kan. Kadang-kadang kopi ke apa, itu pun dah beberapa sudu gula dah ada dalam tu. Jadi yang ini kita ambil paling sedikit. Okey? Membekalkan tenaga dan juga penebat haba. Kadang-kadang malam sejuk, so kita makan, kalau kita makan, kita ambil sikit gula untuk jadikan badan kita ni ada penebat haba. Bukan makan terus panas, tak makan sikit. Maksudnya contoh kita dalam minuman kan, ada kan air sirap ke, Ribena, Milo kan, ada gula juga kan. So sikit je kuantiti dia, jangan banyak-banyak.
Dan juga tenaga. Jangan awak kata, oh ambil gula, sejuk lah malam ni. Hujan, sekarang tengah musim hujan kan Melaka kan, ambil gula makan. Tak boleh. Dia tak boleh jadi penembat terus. Dia ambil masa. Okey? Antara contohnya ialah garam, gula, minyak masak. Jadi ambil yang paling sikit. Tapi jangan sikit sangat. Katakan nak goreng telur. Sikit je awak letak. Yang melekat pula telurnya. Kan? Ataupun nak goreng ikan. Sikit je awak letak. Macam mana ikan nak goreng? Bergantung kepada sesuaian. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok dalam iklan, kadang dia kata kukus, kan? Panggang, bakar, kan? Jadi yang kita pakai minyak. Okey. Kemudian kepentingan. Kenapa kita kena ikut piramid ni? Kita kena ikut piramid ni supaya badan kita mendapat zat yang cukup. Perkembangan yang seimbang. Yang betul lah. Okey, boleh mengawal berat badan. Kalau kita makan berlebihan, nanti Kang, kita punya berat badan akan jadi obes, kan? Dan juga membantu menghindari penyakit. Ini antara kepentingannya lah. Saya suka macam Aras 3 tadi kan ada keju kan. Kita sekarang semua kita keju kan. Burger tambah keju. Pisang kita tambah keju. Kek pun keju. Jadi bahaya lah tu sebenarnya. Kita kena kontrol. Kita je yang boleh kontrol pemakanan kita. Jadi yang di sebelah kanan itu ialah contoh sajian. Ada macam-macam contoh sajian lah. Ada sandwich dan buah. Tengok buah mesti ada kan. Malam jus buah kan. Mesti ada. Sebab apa? Dia ada banyak vitamin. Okey. Dia ada banyak vitamin. Jadi ingat vitamin tu perlu. Tapi bukan secara berlebihan. Kalau ikut piramid, dia berada di tangga yang kedua. Nasi perlu tak? Mesti nasi perlulah. Takut awak lapar kan. Oat pun elok. Sebab kita nak bagi perut kita supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sikit. Kalau sikit kita sakit perut, lapar. Kalau banyak nanti kan kita terlalu kenyang dan kita akan malas. Okey. Jadi kontrol untuk elakkan ataupun menghindarkan penyakit. Itu yang penting tu. Alright. Jadi ramalkan sekiranya pengambilan makanan kita tak mencukup ataupun tak mencukupi dari arah satu kan. Jadi apa yang terjadi pada kita, kita akan rasa sakit. Yalah sakit perut, penyakit. Dan juga pembesaran kita terganggu. Mungkin kurus sangat kan. Itu juga masalah. Bila kita lapar, kita kurus sangat ataupun tak ada tenaga. Jadi macam mana kita nak belajar? Kita sebagai murid kan nak belajar. Jadi itu kita kena ambil tahulah. Sebab tu kita kena belajar benda ni. So, aktiviti dia. Aktiviti untuk hari ni, gunakan buku tulis, senaraikan 2 jenis makanan untuk setiap aras dalam piramid makanan Malaysia. So, piramid makanan Malaysia dalam muka surat 96-97. Dan tadi kita dah bincang kan tadi. Jadi, awak gunakan buku tulis. Awak salin soalan nombor 1 ni. Kan? Buatlah aras 1 AB, aras 2 AB, aras 3 AB, aras 4 AB. Dan awak tuliskanlah jenis makanannya apa. Yang ini saya tahu awak cari jawapannya kat mana kan. Jadi, selain daripada ini, jangan lupa soalan interaktif kita di Kahoot. Awak selesaikan juga. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk menonton. Semoga awak semua sihat. Jaga diri, stay safe. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Bye.